A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Selamat petang saya ucapkan kepada semua para hadirin dan hadirat, sahabat-sahabat yang sedang mengikuti rancangan live bersama saya Aizat Ismail di Facebook page anda sekarang. Seperti biasa, saya nak mohon bantuan tuan-tuan puan siapa yang baru je join rancangan live ni untuk melakukan dua perkara. Yang pertama, saya nak mohon bantuan tuan-tuan puan untuk tekan button share, kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda supaya anda boleh tarik lebih ramai lagi kawan-kawan kita untuk join kita bersama pada pagi ni, pada petang ni. So kita sasul pula. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak mohon bantuan tuan-tuan puan siapa yang dah join rancangan live ni untuk masukkan ruangan komen, nak bagi salam ke ataupun nak ucapkan selamat petang ke, ataupun nak terus bertanyakan soalan ke, boleh, tak ada masalah. Masukkan ruangan komen supaya saya tahulah yang saya tidak berkesorangan pada petang ni dan saya ada sahabat-sahabat atau perempuan semua bersama dengan saya pada petang ni. Okay? Seperti mana yang dah dilakukan oleh Puan Azira sebagai orang pertama yang komen. Tahniah Puan Azira, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak kerana dah join awal-awal. Tuan Haji Wahab, Waalaikumsalam Tuan Haji Wahab. Apa khabar Tuan Haji? Petang-petang macam ni, dah minum petang ke? Puan Huda Aziz, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Puan Huda. Dan PA saya Puan Nur Rashikin ada masukkan di chat box tu, di ruangan komen tu, bagaimana untuk tuan-tuan perempuan masuk ke Telegram channel dan juga join WhatsApp group saya. Jadi tuan-tuan perempuan boleh klik link yang dah diberikan oleh Puan Nur Rashikin di dalam komen tersebutlah. Okey, seperti mana yang tuan-tuan puan sedia maklum, sejak 2 hari yang lepas saya dah memulakan sesi segmen yang saya namakan sebagai Anda Tanya Coach Jawab, setiap hari pada jam 5 suku petang. Saya akan kudara secara live di Facebook page anda dan saya menjemput hadirin dan hadirat untuk mengajukan apa-apa pertanyaan, apa-apa persoalan kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba mengupas dan menjawab segala pertanyaan tuan-tuan puan berkaitan dengan undang-undang hartanah di Facebook page anda ni melalui segmen ini. Okay, jadi kalau tuan-tuan puan ada sebarang pertanyaan, saya syorkan tuan-tuan puan masukkan ruangan komen supaya saya boleh bantu untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan kepada saya, insyaAllah. Okay, dan tak semestinya dalam bidang perundangan hartanah sajalah. So mungkin tuan-tuan puan ada kemusykilan berkaitan dengan perkara-perkara lain yang melibatkan undang-undang ataupun melibatkan perundingan hartanah, yang mana sahabat-sahabat RAN yang ramai follow hartanah anda yang tengok selalu perkongsian saya, mereka dah biasa dah dengan apa yang saya ceritakan. Jadi sahabat-sahabat perundi-perundi hartanah yang mungkin ada pertanyaan apa-apa persoalan yang bermain di fikiran berkaitan dengan perundingan hartanah pun boleh mengajukan pertanyaan tu di ruangan komen untuk saya cuba menjawablah. Okay, right. Terima kasih Mas. Mas dah tag kawan dia, Yusmihara Chumli. Cumi ke Chumli? Cumi ke Chumli tu nama macam, saya perasan macam Chumli. Nazrul Azmi, sahabat saya daripada Johor pun ada. Waalaikumsalam Nazrul, terima kasih. Okay, so siapa-siapa yang dah join rancangan ni, kalau ada soalan-soalan yang ingin diajukan, sila masukkan ruangan komen lah. Kalau tak, namanya segmen ni tak bolehlah dinamakan sebagai Anda Tanya Coach Jawab kan. Kalau anda tanya Ustaz jawab, nak kena panggil Ustaz pula lah kan. Saya ni bukannya Ustaz lagi, saya baru je nak start. Jadi kalau tuan-tuan perempuan ada sebarang pertanyaan yang nak diajukan, sila masukkan ruangan komen. Okay.
Right, so siapa-siapa yang mungkin belum lagi join Telegram channel dan juga WhatsApp group yang saya dah create tu, jadi tuan-tuan perempuan boleh berbuat demikian, masuk link di apa ni yang diberikan oleh Shikin tu. Just klik je link tu dan terus join group Telegram ataupun group WhatsApp. Sebab sebelum ni saya buat group Telegram, saya perasan Telegram ni jarang-jarang orang buka. Kalau Telegram ni mungkin dalam 2-3 hari sekali baru orang buka. Jadi saya fikir okey lah kena buat group WhatsApp. Group WhatsApp ni dah laju sikit. Tapi ada setengah-setengah orang dia tak suka WhatsApp, dia suka Telegram kan. WhatsApp ni kata dia ada apa ni data harvesting lah, apalah macam-macam lah kan. Jadi itulah saya ambil pendekatan buat dua-dua lah, senang. Tak nak diorang bergaduh kan. Ada yang kata Telegram lagi bagus, ada yang kata WhatsApp lagi bagus. Tak nak bergaduh dan buat je lah dua-dua. Okay. So sekarang ni dah ada dua, WhatsApp group pun ada, Telegram channel pun ada. Jadi tuan-tuan perempuan, siapa yang berhasrat nak join Telegram channel dan juga WhatsApp group dengan saya, boleh masuk link yang dah diberikan tu lah. Mungkin ada yang tanya, kenapa sibuk-sibuk coach nak buat Telegram channel, kenapa nak buat WhatsApp group? Okey, ni saya ceritakan lah pada tuan-tuan puan. Kadang-kadang ada setengah-setengah orang, dia suka tengok rancangan live ketika saya tengah ke udara secara live. Macam ni lah. Jadi mungkin dia ambil kesempatan nak tengok live tu, dia ada soalan-soalan, dia terus ajukan kepada saya. Ada juga di kalangan kita yang mungkin tak sempat bila saya buat siaran live macam petang-petang macam ni, mungkin dia tengah berjoging ke, dia tengah pergi berkebun ke, dia tengah minum makan cucuk kodok macam Mas ke kan, cucuk udang ke kan. Jadi dalam keadaan yang dia tengah masak ke, dia tak sempat nak tengok live macam ni. Jadi apa yang saya buat? Pendekatan yang saya buat group Telegram tu, jadi saya boleh rakamkan siaran live saya ni, saya rakamkan dan saya upload balik di dalam YouTube. Dalam YouTube channel tu, lepas dah masuk dalam YouTube tu, nanti saya akan uploadkan link tu pula di dalam Telegram dan juga di dalam WhatsApp group. Itu antaranya lah perkara yang apa ni saya akan buat di WhatsApp di dalam WhatsApp group ataupun dalam Telegram channel saya tu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan puan mungkin ada yang jenis yang suka dapatkan copywriting, mungkin dia nak buat copywriting sendiri, dia rasa susah, dia rasa macam tak ada idea nak tulis apa kan. Jadi saya wujudkan Telegram dan juga WhatsApp group ni sebab saya hari-hari saya buat copywriting tuan-tuan puan. Hari-hari saya letakkan copywriting di Facebook page saya, di dalam IG, Instagram saya, dan juga saya copy balik copywriting tersebut dan letakkan di Telegram dan juga di WhatsApp group. Tujuan dia untuk membantu tuan-tuan puan juga. Siapa-siapa yang mungkin nak dapatkan idea, nak menulis, terutamanya untuk rakan-rakan pejuang-pejuang hartanah, perunding-perunding hartanah yang ada. Dia orang mungkin dalam time PKPD ni kan, tengah stuck kepala apa benda lah nak type ni kan. Dah pegang handphone dah dekat setengah jam dah, tak tahu, tak datang lagi idea nak tulis apa benda. Kan? Jadi saya ambil pendekatan tu, saya tolonglah buatkan copywriting tu, saya masukkan dalam Telegram dan juga masukkan dalam WhatsApp. Dan benda yang sama juga saya postkan dalam IG dan juga Facebook saya. Dan setidak-tidaknya bila tuan-tuan perempuan sebagai perunding hartanah nak dapatkan idea nak tulis apa, mungkin tuan-tuan perempuan boleh dapat idea daripada copywriting yang saya dah buat tu. Ataupun ni satu lagi lah jenis yang ada sikap M. Sikap M tahu tak sikap M tu apa? M bukan Mahathir, M malas. So ada setengah orang ni dia malas nak buat copywriting, dia malas, dia macam alasan dia tak ada idea lah, stuck lah, macam-macam lah kan. Jadi bila dia malas, dia tak tahu nak tulis apa. Jadi saya benarkan sebenarnya, tuan-tuan perempuan boleh copy, copy sebiji pun tak apa, tak payah edit, tak ada masa nak edit ke apa ke, tak payah edit pun tak apa, copy sebiji apa yang saya dah tuliskan kat situ. Ada sebiji itulah tuan-tuan perempuan boleh postkan dekat wall tuan-tuan perempuan. Tak ada masalah, saya tak ada bantahan, tidak ada halangan di situ. Cuma satu je lah saya minta. Tolong kreditkan balik kepada page hartanah anda ataupun kepada saya. Itu je yang saya minta. Sebab benda tu, contoh macam saya sendiri pun, bila saya buat copywriting saya itu kadang-kadang saya ada pakai orang punya penulis asal punya post. Jadi bila saya tumpang penulis asal punya post, saya memang akan tulis kredit balik kepada penulis asal tu. Jadi tuan-tuan perempuan pun saya minta kalau misal kata ada ambil copywriting yang saya dah buatkan tu, cuma perlu masukkan kredit kepada saya balik je lah. Itu je lah kan. So jangan orang kata apa,
bukan nak cakap benda tu nak suruh mengenang kembali jasa baik saya, tidak, tapi itulah sebenarnya etika. Etika bila kita gunakan copywriting yang orang lain buat. Ini saya nak ajar dari segi etika lah. Etikanya begitu. So bila kita ambil sesuatu posting yang dibuat originally oleh orang lain, kita tampalkan pula, kita pastekan pula dekat wall kita, kita mesti bagi kredit balik, ataupun kita tag balik orang yang menulis posting tersebut, yang asal menulis posting tersebut. Itu sebenarnya etika yang sepatutnya. Okay, Mas pun ada komen kat sini. Betul, Telegram jarang buka. Itulah. Macam saya memang pagi-pagi selalunya lepas subuh saya akan postkan saya punya Facebook page tu. Saya dah buat dia punya copywriting tu mungkin tengah-tengah malam sebelum saya tidur. Macam sekarang ni tengah tengok bola kan. Pagi tadi tengok apa tu Italy lawan Spain. Sambil-sambil tengok bola tu sambil tu tangan saya menaik. Apa benda nak tulis kan. Itu yang apa ni copywriting tu saya tulis banyak-banyak dah. Saya mungkin buat satu hari tu mungkin dalam 3-4 posting. Lepas tu esok paginya bila dah nak postkan benda tu, saya dah disiplinkan diri saya, dia ada auto post tau. Tuan-tuan puan, kalau yang baru dalam arena apa ni Facebook page dan sebagainya ni, sebenarnya tuan-tuan puan boleh buat auto post. Kita dah boleh setting kan bila kita nak postkan benda tu. So kena check dalam apa tu dipanggil page manager. Page manager tuan-tuan puan boleh gunakan features auto post. Tak payah nak susah-susah pagi-pagi buta nak kena bangun, nak kena pegang handphone turun ni kan. Tak payah, kita boleh auto post terus daripada apa yang kita dah tulis semalamnya ataupun kita dah tulis banyak-banyak kali. Yang kita mungkin buat dalam apa ni Wordpad ke apa ke dalam phone kita tu. So kita just copy, kita pastekan dekat Facebook, kita buat setting pukul berapa yang kita nak postkan benda tu. Tapi sekarang ni itulah, dalam keadaan sekarang ni mungkin tuan-tuan puan banyak masa sebab ada kat rumah kan, tak keluar bekerja dan sebagainya. Jadi sekarang ni lah masa yang sesuai untuk tuan-tuan puan perah kepala otak tu, buatlah posting banyak-banyak, letak dekat Wordpad siap-siap. Okay, tak tahu nak tulis apa, tak ada idea nak tulis apa, boleh ambil lah idea yang saya dah postkan dalam Telegram ataupun dalam saya punya social media, tak ada masalah. Gunakan je lah benda tu. Ilmu tu bukan milik saya pun. Ilmu tu semua milik Allah dan saya cuma dipinjamkan je dengan idea yang untuk menulis tu. Jadi saya benarkanlah tuan-tuan puan boleh ambil apa-apa yang saya tulis dalam saya punya WhatsApp group ataupun dalam Telegram channel saya ataupun dalam Facebook saya ataupun dalam Instagram saya. Sukatilah nak ambil je lah. Terpulang pada tuan-tuan puan. Okay, right. Okay, Tuan Rashid, terima kasih. Tuan Hatanah Selatan, Dila pun ada. Waalaikumsalam. Semua dah. Macam mana nak join WhatsApp? Allah, ni ketinggalan ni tuan, apa Hatanah Selatan tu. Ada tu link saya dah bagi dah. Saya punya PA dah masukkan dalam tu. Okay, Tuan Rashid. Waalaikumsalam Tuan Rashid. Puan Azira, Coach. Saya keluarkan sekejap soalan Puan Azira. Orang pertama yang bertanya soalan pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Puan Azira. SPA ada tarikh expired tapi kita tak boleh nak elak sebab PKP ni. Jadi segala proses akan lagi ambil masa yang lama. So macam mana kita nak terangkan pada klien supaya faham? Okay. Ini bertitik tolak daripada macam mana you all isi booking form tu lah. Isi booking form tu basically beginilah. Saya dah banyak kali juga sebenarnya terangkan benda ni. Mungkin Puan Azira terlepas dengar ataupun tak sempat nak mengikuti rancangan live yang saya terangkan benda ni. Dalam booking form tu dia ada barisan bawah tu ada ruangan kosong. Ada ruangan kosong yang kita boleh letakkan terma-terma tambahan. Jadi dalam ruangan kosong, terma tambahan yang kita perlu letakkan di situ adalah, biasanya kita letak deposit ataupun earnest deposit yang dibayar akan dipulangkan, fully refunded sekiranya loan tidak lulus 90%. Itu sebagai contoh lah. Biasanya kita akan tulis benda tu yang pertama. Yang kedua, Azira boleh masukkan di dalam ruangan yang kita nak tulis pakai pen tu, dekat situ, kita boleh masukkan juga dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ataupun kita tulislah saya kata ni dalam tempoh MCO, EMCO, masa untuk pihak-pihak menandatangani perjanjian SPA, menandatangani perjanjian jual beli boleh dilanjutkan setelah MCO ataupun EMCO tu ditamatkan. So kita boleh letakkan kat situ. Ataupun nak lagi precise, kita just tulis macam di sepanjang tempoh MCO ataupun EMCO, di sepanjang tempoh PKP atau PKPD,
tempoh 21 hari seperti yang dinyatakan di atas, sebab kat atas tu kan biasanya kita tulis 21 working days ataupun 14 working days dekat ruangan atas tu. RAN selalu dalam ATP ataupun booking form dia, kat bahagian atas tu memang dah ada ruangan kosong untuk kita letakkan berapa hari bekerja ataupun berapa hari untuk pihak-pihak menandatangani perjanjian jual beli. Okey, jadi kat atas tu kita dah tulis dah 21 hari Okey, so maknanya kat bahagian bawah tu pula sekiranya EMCO berlaku ataupun MCO berlaku, tempoh 21 hari seperti yang dinyatakan di atas akan dilanjutkan. Akan dilanjutkan lagi sehinggalah PKP ataupun PKPD tamat. Okey, itu satulah cara nak tulis. Okey, yang kedua, di sepanjang tempoh MCO dan EMCO ini, PKP dan PKPD ini, tempoh 21 hari seperti yang dinyatakan di atas tidak berjalan. Dan ia hanya akan berjalan setelah tempoh EMCO ataupun MCO tersebut ditamatkan. Boleh juga. So, dua-dua maksudnya lebih kurang sama. So itulah untuk mengelakkanlah kita ni daripada kata apa, satu, kita nak bagi masa ample time untuk bakal-bakal pembeli dan juga penjual tu menandatangani perjanjian jual beli. Tapi dalam masa yang sama, Azira kena faham, kami pihak peguam pun menghadapi kekangan. Kadang-kadang kami nak prepare SPA dalam tempoh PKP, PKPD ni kita tak boleh nak prepare SPA tu disebabkan berlakunya penutupan pejabat-pejabat tanah, kita tak boleh nak buat land search dan sebagainya. Kadang-kadang kita nak dapatkan kopi cukai pintu, nak mengenal pasti alamat surat menyurat tanah yang nak dijual tu pun tak boleh sebabkan majlis perbandaran tutup. Kita nak dapatkan surat confirmation letter, surat pengesahan daripada pemaju pun tak boleh. Ini yang melibatkan tanah-tanah master title. Yang property still under master title, peguam bila nak memuktamadkan perjanjian jual beli, dia kena dapatkan confirmation letter daripada pemaju terlebih dahulu. So bila dah dapatkan confirmation letter, pemaju dah hantar confirmation letter kepada peguam, barulah peguam boleh memuktamadkan perjanjian jual beli tu. Selagi tak dapat benda tu, memang kita tak boleh nak finalisekan SPA. Okey, jadi disebabkan benda-benda tersebut, kami para peguam memang tak boleh nak meneruskan untuk finalize SPA yang ada. Dan disebabkan itu bukan menjadi satu kesilapan ataupun kesalahan di pihak penjual ataupun di pihak pembeli, sebab mereka tak boleh nak sign lagi, SPA itu tak boleh nak dimuktamadkan lagi. So macam mana mereka nak sign kan? Jadi itulah yang saya nyatakan tadi, setidak-tidaknya para ejen ni, sahabat-sahabat perunding hartanah yang ada, bila dah dengar rancangan live ni, pastikanlah tuan-tuan perempuan letakkan, bukan dalam standard clause yang tuan-tuan perempuan guna pakai sekarang ni dah ada terma tu, memang tak ada. So tuan-tuan perempuan kena tulis, kena nyatakan macam mana yang tuan-tuan perempuan biasa buat untuk terma sekiranya loan tak lepas, duit deposit akan dipulangkan balik kepada pembeli tadi. So kena masukkan di ruangan komen, ruangan komen dah biasa dekat ruangan kosong kat dalam booking form ataupun ATP itulah. Itulah saranan saya Puan Nazira. Okey, Tuan Lokman, terima kasih. Waalaikumsalam. Mas, okey, terima kasih kot sebab banyak info-info yang boleh copy paste. Itulah. Ni jangan orang kata apa suka sangat bila saya spoon feed hari-hari, tuan-tuan perempuan guna sampai saya buat benda tu, posting macam tu sebab nak bagi you all idea. You all sebagai penjual-jual hartanah ni, you all kena be kreatif. Kena jadi seorang yang kreatif, yang inovatif, yang tahu nak menulis, yang kalau dulu BM mungkin dapat cangkui ke, dapat P8 ke, zaman-zaman saya dulu ada P7, P8 kan, mungkin samalah kot. Kebanyakan pun dah kertu-kertu dah dalam FB live saya ni kan. Semua dah tua-tua kan. So masa ambil SPM dulu mungkin BM tak berapa nak canggih sangat kan. Tapi itulah, kita kena banyakkan membaca. Yang saya buat posting tu janganlah copy bulat-bulat. Sekali-sekala tak apalah, sekali-sekala tu boleh, tapi janganlah kerap sangat. Jangan kerap sangat. Selalunya saya suruh korang baca posting tu untuk bagi idea kat korang untuk menulis sendiri. Itu sebenarnya tujuan saya buat posting-posting tu. Bukan nak kata saya dah beritahu ni korang boleh ambil plagiat, copy paste sampai ke sudah copy paste je. Kredit balik pada saya, kredit balik pada hartanah anda. Last page korang tu yang page awak ni jadi mesin photostat hartanah anda ke? Kan, orang follower yang tengok you all punya page tu kan. Ini
kebetulan pula orang tu follow page Hartanah dan Anda kan. Dia dah tengok dah saya posting pagi-pagi buta. Saya pula tu jenis bangun awal, subuh-subuh saya dah letak posting dekat page saya kan. Lepas tu dia dah tengok kat page saya punya tu dulu. Lepas tu tengok kat page Mas pula. Mas ni hari-hari duk copy je apa benda yang Hartanah dan Anda tulis. Malas lah aku nak follow Mas ni. Sudah hilang dah seorang follower Mas. Sebab tu saya kata jangan buat selalu, kena gunakan benda tu sebagai untuk dapatkan idea. Nak tulis apa benda, dapatkan idea. Korang olah lah balik. Kalau saya guna gambar A, korang gunalah gambar B. Kalau saya guna copywriting tu, saya cerita daripada hujung sampai ke pangkal, korang ceritalah daripada pangkal sampai hujung. Olah balik. Jadikan benda tu sebagai general idea macam mana korang nak tulis. Itu saja. Okay, bukan nak suruh ambil setiap hari copy paste macam tu je Mas. Okay, so Mas ingat Mas tengah duk merangkak lagi ni kot. Allahu Akbar. Sampai bila nak merangkak Mas? Mas follow saya daripada tahun lepas Mas. Daripada live kita, saya ingat lagi Mas follow saya daripada mula-mula saya buat live PKP 1.0 Mas. Sekarang ni dah masuk PKP 3.0. Takkan nak duk merangkak lagi Mas? Tak boleh jadi ni Mas. Ambil poin-poin penting. Macam tu betul. Ambil poin-poin yang penting. Yang penting tu sebenarnya yang kita kena fahamkan. The gist of it lah. Orang putih kata kan, ambil yang penting tu dan kita karang balik dan kita buat balik lah copywriting tu. So itulah. Olahkan Bunyamin. Terima kasih banyak-banyak. So itu yang saya maksudkan di situlah. Jadi ada lagi tak soalan-soalan sementara kita menunggu duk sembang-sembang santai ni kan? Saya tak marah sebenarnya, bukan saya marah, tapi saya buat teguran ikhlas, saya bagi nasihat, saya bagi nasihat. So saya faham saya pun dulu bila saya tengok lah benda ni bertitik tolak daripada bila saya tengok posting-posting yang dibuat oleh sahabat-sahabat pereneur-pereneur hartanah sekalian. Saya tengok kebanyakan rakan-rakan pereneur-pereneur hartanah yang ada, kebanyakannya mungkin dari segi copywriting tu memang satu, saya rasa dia bukannya tak tahu menulis, tapi dia mungkin agak, dia risau dalam kepala dia tu dia risau takut dia tulis orang tak faham. Okey, itu satu. Yang kedua mungkin dia risau dia risau takut nanti bila orang faham, orang duk tanya dia macam-macam. Macam yang saya cerita ni kan. Saya peguam, saya tahu pasal undang-undang, saya cerita pasal stamp duty, saya cerita pasal borang pindah milik lah, saya cerita pasal melepaskan gadaian sebab saya seorang peguam. Posting-posting yang saya ada tu memang saya buat benda tu tiap-tiap hari kan. Ni katalah Mas ambil copywriting yang saya buat tu kan. Lepas tu Mas cuba kadang-kadang sendiri olah-olah balik, Mas letak kat situ. Tak kreditkan balik pada saya. Lepas tu ada pula si siapa nak bagi nama, Siti lah katakan. Siti ni baca posting Mas. Mas boleh tak tolong terangkan macam mana maksud ni apa semua. Sudah, Mas dah gelabah dah. Macam mana aku nak jawab ni soalan? Mungkin itu yang korang fikirkan kot. Mungkin korang rasa macam, nanti kan kalau aku tulis benda-benda yang ilmiah, yang bombastik kan, kalau ada orang tanya macam mana pula kan? Sebab tu saya cakap, posting-posting ni sebenarnya, kalau misal kata you all tulis berdasarkan daripada page siapa-siapa, ambil, you all olah balik. Tak salah kalau misal kata you all gunakan benda tu dan kreditkan balik kepada page owner tu. Jadi setidak-tidaknya, ni skill juga ni sebenarnya setidak-tidaknya. Bila orang tanya, you all tak boleh nak jawab soalan-soalan tu, you all boleh cakap, nanti saya tanya dengan tuan tanah. Nanti saya tanya balik dengan tuan punya posting. Ataupun you all boleh terus directkan, boleh contact direct dengan lawyer Isaac sebab dia punya posting asal ni. Kan senang macam tu. Kan? Tak payah nak pening-pening kepala, nanti nak buat posting kan, aku tulis pening-pening kepala, orang tanya kan, tak boleh nak jawab soalan, aku pula yang malu nanti kan. Tak payah fikir macam tu, Kalau macam tu, sampai bila-bila pun kita tak kongsi ilmu kepada orang lain. Sampai bila-bila pun kita tak belajar sesuatu daripada apa yang orang lain postkan, apa yang orang lain tulis. Okay, sebab tu mustahaknya sekarang ni dalam konsep kita menimba ilmu ni tuan-tuan. Konsep menimba ilmu ni sebenarnya luas. Kita boleh menimba ilmu daripada segala macam sudut, daripada segala macam sumber, daripada sesiapa sahaja, hatta dengan budak-budak kecil. Anak saya pun kadang-kadang saya belajar benda baru daripada dia. Anak saya rajin tengok YouTube. Tu perangai dia yang saya, kadang-kadang saya risau, tapi sebenarnya saya dalam hati saya ni saya fikir bagus juga sebenarnya budak ni tengok YouTube. Dia suka tengok YouTube apa tau? History channel, dia suka tengok YouTube negara-negara, geografi. Dia minat geografi. Anak saya ni minat geografi. Walaupun anak saya pun dah jam 5, yang kecil tu pun dah jam 5. Tapi bila dia tengok YouTube channel tu, bila dia jumpa saya, duk sembang-sembang dengan saya, Daddy, you know what?
Okay, dekat negara ni kan ada macam ni tau. Baru-baru ni dia tengok channel apa ni, ada satu channel ni dia memang follow channel tu. Saya dah tengok memang channel tu bagus lah. Cuma kadang-kadang bahasa dia tu saya rasa apa ni risau jugalah sebab kadang-kadang ialah bahasa orang putih kan. Anak saya ni dia punya minat dia memang ke arah IT dan juga ialah ke arah benda-benda macam tu lah dia tengok gadget, dia tengok game punya ni kan, budak-budak kan suka main Roblox lah apa semua tu kan, so dia tengok orang tu main game dan sebagainya. Jadi bila dia tengok benda-benda yang macam tu, saya cakap dengan dia, okay, you should learn something from what you watch lah kan, so you tengok apa benda yang you nampak tu, you belajar di situ. So saya ajar dia tengok benda-benda yang ilmiah lah. So dia pun dah kurang lah sikit tengok benda-benda yang melibatkan game apa semua ni, sebab dia nak belajar cheat code lah apa benda lah dekat game punya YouTube tu. YouTube ni sebenarnya one of the orang kata apa most followed social media by teenagers ataupun by youngsters ni lah. So macam kita mungkin orang tua-tua kita selalu tengok Facebook kan. Macam budak-budak kecil ni dia orang suka tengok YouTube sebab banyak informasi yang saya itulah, tapi itulah bagusnya bila dia belajar sesuatu daripada YouTube tu. Jelas sekarang ni PKPD ni, PKP, PDPR pun buat kelas waktu pagi je, petang dia dah tak ada kelas kan. Jadi itulah dia bosan kat rumah, saya kesian kat dia. So, kadang-kadang saya belikan dia board game ke apa, main chess ke apa kan. So itulah antara benda-benda yang kita nak isikan masa terluang kita dengan anak kita. Tapi bagi saya, kalau anak-anak tuan-tuan perempuan dah ketagih tengok gadget buka YouTube dan sebagainya, cuba cakap dengan dia, okay, you should watch benda ni. Jangan tengok benda yang tak bermanfaat lah. Kita ajar dia, okay, kalau you nak tengok ayah boleh bagi, daddy boleh bagi, tapi daddy cakap you kena tengok channel-channel yang ada information yang boleh bagi you knowledge. So lepas tu dia tahulah macam mana kita bagi dia tengok macam mana kan. So itulah saranan saya kepada anda. Dah panjang lebar pula cerita pasal YouTube. Okey, Tuan Bunyamin Hartanah ada tanya kat sini. Macam mana nak bantu klien yang dibeban oleh hutang cash rebate dan bila nak jual harga rumah masih rendah daripada baki pinjaman? Itulah. Ini sebab tu tulisan-tulisan yang dibuat oleh tuan-tuan perempuan kena follow Dr. Azizul Azli. Dr. Azizul Azli ni memang dia salah seorang daripada idola saya. Dia rajin menulis di Telegram dia, di Facebook dia, tuan-tuan perempuan follow dia. Okay, so macam saya pun kadang-kadang bila saya bukan sebabkan saya kering idea tuan-tuan perempuan, tapi sebabkan saya rasa apa yang dia tulis tu dah cukup baik untuk saya copy dan saya paste, saya kreditkan balik pada dia. Sebab penulisan dia tu senang faham. Tuan-tuan perempuan kalau ada Telegram, join lah Telegram channel Dr. Azizul Azli. Masuk channel dia. Ada lebih kurang dekat 100,000 dah kot orang follow dia. Dekat Telegram channel pun saya sedang ramai dah. So itu yang ada dinyatakan di dalam, saya dah ambil posting dia, saya letakkan dalam page Hartanah anda quite some time ago lah. Untuk mereka yang dah terjebak, dah terbeli hartanah yang harganya lebih daripada nilai pasaran. Tuan-tuan perempuan kena nasihatkan mereka, okay, sekarang ni ginilah keadaannya. Dia dah terdesak, dia tak boleh nak simpan lagi rumah tu. Dia terpaksa jual. Terpaksa jual rumah tu, tapi dalam keadaan sekarang kita tahulah nak cari buyer bukannya senang. Dan dalam masa yang sama nak matchkan dengan baki hutang dia tu pun kadang-kadang terbatuk juga kat situ. Dia tak mampu nak meet dengan harga yang orang nak tu dengan baki hutang yang tinggal. Okey. Saranan saya begini tuan-tuan puan, dan benda ni saya tak kongsikan pada semua orang. Saya akan kongsikan hanya kepada anda semua yang follow Hartanah anda. Dan saya akan ceritakan, kalau anda betul-betul nak tahu teknik tu, anda boleh jumpa ataupun boleh WhatsApp saya selepas PKP nanti, boleh jumpa lah. Dalam sekarang ni mungkin boleh WhatsApp saya. Saya boleh ceritakan kepada anda teknik yang saya gunakan untuk bantu mereka ni dengan cara rent to own ataupun RTO. Okay, rent to own ni cara dia memang tak semua orang sependapat sekepala dengan saya. Ada yang kata bahayalah rent to own ni, kau dah serahkan BP, dah serahkan vacant possession pada buyer tu, tapi buyer tu tak bayar habis lagi. Dia cuma menyewa je rumah tu, buat-buatnya kalau orang tu tak bayar sewa ke apa macam mana. Sebab tu ada yang tak sependapat dengan saya. Tuan-tuan perempuan, konsep rent to own ni dah diguna pakai sejak zaman dulu lagi sebenarnya. Tapi kat Malaysia ni baru je nak start, baru nak popular lah beberapa tahun yang lepas. Okay. Buyer tak perlu lagi nak bayar dia punya baki keseluruhan harga jual tu sepenuhnya melalui pinjaman dan sebagainya.
Jadi kita boleh buat dua perjanjian dalam satu masa. Perjanjian yang pertama yang kita panggil sebagai tenancy agreement with an option to purchase. Perjanjian sewaan dengan orang kata apa, option untuk membeli. Okey, itu kita panggil tenancy agreement RTO lah. Yang kedua kita akan buat perjanjian jual beli lah, SPA. Okey, so maknanya ada dua perjanjian yang kita akan prepare serentak. Okey, pengalaman saya dah buat dah benda ni sebelum ni. Dah beberapa property yang saya buatkan, dan saya sendiri ada satu property yang saya jualkan gunakan teknik RTO ni. Okey. Benefit dia, okey, tuan-tuan perempuan, kalau saya nak cerita petang ni sampai malam ni pun tak habis, mungkin nak maghrib nanti tak sempat nak maghrib, tuan-tuan perempuan boleh masuk YouTube channel saya, subscribe YouTube channel saya, nanti boleh tengok dalam YouTube, saya boleh sharekan video tu. Nak lagi mudah sebab penerangan tu saya dah buat hampir 2 jam saya terangkan pasal RTO punya skim ni. Sejam lebih lah dalam YouTube channel saya tu, dalam video cerita pasal RTO ni lebih kurang sejam lebih saya ceritakan macam mana RTO tu berfungsi. Okay, dan kalau tuan-tuan perempuan rasa ini adalah cara yang terbaik untuk membantu penjual-penjual, sebab kita kena faham penjual ni terdesak, dia dah tak ada means lah, tak ada duit nak bayar monthly installment pada pihak bank. Okay, sekarang ni mungkin ada murah lah, dia boleh apply murah 6 bulan. Okay, lepas habis 6 bulan nak buat macam mana? Lepas habis 6 bulan nak sambung murah, subject to loan bank punya approval kan. So dalam sekarang ni mungkin dia boleh apply murah lah. Cerita pasal murah ni, saya nak cerita panjang lebar pasal murah ni nantilah mungkin masa akan datang ni, kalau ada rezeki kita akan cerita pasal murah pula. Murah yang latest ni lah, yang terkini ni. Okay, so kesimpulannya apa yang saya nak ceritakan tadi untuk membantu Bunyamin punya seller ataupun penjual ni kan. So kita boleh nasihatkan pada dia, tuan boleh rent to own dulu rumah ni. Kita cari bakal-bakal pembeli yang memang betul-betul nak beli, tapi dalam keadaan sekarang ni dia tak mampu lagi nak dapatkan pinjaman daripada bank, dia tak mampu lagi nak bayar deposit untuk 10%. So kita boleh minta dia sewa, belikan dulu rumah ni daripada tuan. Rent to own dulu rumah ni daripada tuan. So tidak-tidaknya dengan duit yang dia bayar, tu monthly installment tuan-tuan perempuan boleh cover lah. Contoh, dia macam sewa beli, macam istilah kita sebut kat kereta apa semua ni, sambung bayar, lebih kurang macam tu lah. Tapi dengan agreementnya, dengan ada documentation yang lengkap lah. Kena di-prepare oleh peguam yang mahir, yang memang ada pengalaman buat benda tu. InsyaAllah benda tu boleh menyelesaikan masalah penjual tu. Sebab dia dah terdesak, dia tak boleh nak bayar lagi bulan-bulan. Kan, pembeli ni pun berkendakkan nak beli rumah tu, tapi dia tak mampu lagi nak bayar deposit. Loan dia pun tak approve lagi. Mungkin nama dia tak berapa cantik, ada sikri, sitos dan sebagainya. Jadi kita cakap, kita buat rent to own, kita buatlah 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun tu, dia masih lagi menyewa rumah tu with an option, dengan option untuk membeli daripada owner rumah tu tadi. Itulah benda yang saya boleh sarankan kepada Tuan Bunyamin lah. Dr. Azizul Azli, Dr. Azizul Azli Ahmad, Dr. Azizul Azli Ahmad. Boleh cari nama dia dalam Telegram tu. Nanti kalau ni saya boleh forwardkan dia punya link Telegram. Tuan-tuan perempuan masuk je Telegram channel saya ataupun WhatsApp group saya. Nanti bila tuan-tuan perempuan dah ada dah tu, saya boleh copy link untuk Dr. Azizul tu, boleh masukkan dalam Telegram channel saya dan juga WhatsApp group saya. Follow lah dia. Bagus, bagus. Itulah antara apa yang saya boleh sarankan lah. Sebab cerita pasal RTO ni memang tak semua orang tahu. Tak semua orang tahu dan tak semua orang berani untuk bagi advice tu. Sebab benda ni belum popular lagi. Dan dia melibatkan documentation yang agak rigid dan ketat lah. Itu yang saya boleh beritahu lah. Okay, so dah hampir pukul 6 dah sekarang ni. Dah lebih 30 minit dah saya bersiaran secara live. Saya tangguhkan dululah kita punya perkongsian segmen anda tanya coach jawab pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi esok. Jangan risau. Setiap hari tuan-tuan perempuan sepanjang tempoh PKPD ni saya akan bersama dengan tuan-tuan perempuan tepat jam 5 suku petang. Sampailah 15 bulan Julai nanti. Kenapa sampai 15 bulan Julai tak sambung lagi? Itu nantilah saya terangkan balik. Dan siapa-siapa yang belum lagi join WhatsApp group saya ataupun Telegram group saya, boleh masukkan nama boleh join melalui link yang tadi berikan tadi pula. Okey, terima kasih banyak-banyak Tuan Bunyamin atas soalan, Puan Nazira yang bertanya tadi. Saya harap apa yang saya terangkan tadi tu sikit sebanyak dah bagi limelight lah, nampaklah cahaya di hujung tunnel tu kan.
So itulah yang saya kata apa boleh kongsikan lah. Tuan Bunyamin memang itulah antara caranya. Saya fikirkan nak jual memang tak boleh, harga tak berapa cantik kan. Sama lah macam kita buat sambung beli kereta. Kita nak jual kereta tu, harga yang nak jual tu kedai ambil rendah sangat. Jadi biasanya kita buat sambung bayar. Tapi sambung bayar kereta ni bahaya tuan-tuan. Kereta boleh hilang sampai ke Thailand ke mana-mana kan. Rumah tak boleh, rumah memang dekat situ. Rumah tu memang ada dekat situ kan. Cuba dari segi documentation dan orang-orang yang kita nak ambil sebagai penyewa, sebagai tenant-tenant kita yang nak buat skim RTO ni, kita kena berhati-hati lah. Kita kena berhati-hati. Sebab tu saya kata benda ni tak boleh habis. Kalau cerita memang panjang. Memang panjang. So insyaAllah nanti kalau ada masa boleh masuk YouTube channel saya, boleh cari. Yang saya cerita pasal RTO ni memang ada saya terangkan dalam tu. Okay. Muaz ada rupanya. Terima kasih. Mohon coaching RTO one day. Boleh insyaAllah. So Dila, terima kasih banyak-banyak. Okay, so itu sajalah untuk petang ni. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, ada sasul dan sebagainya sebentar tadi, dan insyaAllah kalau misalnya kata rezeki, kita jumpa lagi esok. Doakan saya panjang umur, sihat tubuh badan. Saya pun sama mendoakan tuan perempuan sihat-sihat selalu, dijauhkan daripada segala wabak penyakit insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.